Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tarmizi dan terima kasih pada semua panelis-panelis kita yang hebat-hebat pada hari ini. YB Shahar, Menteri Kewangan, Timbalan Menteri Kewangan kedua, YB Akmal, MP Johor Bahru dan juga Dr. Madeline yang merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia. Jadi malam ni kita bawakan panelis-panelis yang hebat ini untuk membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu masa depan ekonomi Malaysia, prospek dan cabaran. Jadi sebelum kita pergi kepada panelis-panelis kita, saya nak berikan sedikit background tentang topik yang kita bincangkan pada malam ni. Jadi kita umum kita tahu bahawa kestabilan ekonomi Malaysia global dia goyah apabila pandemik COVID-19 melanda, dan termasuklah yang dilanda ini ialah Malaysia. Sehingga tahap ahli-ahli ekonomi menjangkakan pertumbuhan ekonomi bakal menguncup dan lebih teruk lagi daripada krisis kewangan global pada tahun 2008-2009. Dan ada juga yang menjangkakan lebih teruk daripada krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Jadi bagi mengatasi masalah ini, pihak kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pakej rangsangan termasuk prihatin, penjana dan sebagainya. Namun cabaran yang besar ialah menguruskan defisit fiskal pada tahun yang mendatang. Yang dijangka defisit fiskal pada tahun ini dijangka 5.8 sehingga 6% berbanding 3.2% pada tahun 2019. Jadi forum ini akan membincangkan secara terperinci prospek dan cabaran bagi masa depan ekonomi Malaysia. Dan kita bawakan orang yang bukan calang-calang, bukan mereka yang berada di sideline tapi mereka yang berada di tengah-tengah pembuatan polisi. Kita mulakan dengan soalan kepada YB Shahar. Assalamualaikum YB. Soalan yang pertama yang kita hendak kemukakan ialah kita tahu suntikan prihatin dan penjana bakal menyebabkan defisit kerajaan meningkat seperti yang saya katakan tadi kepada 6% daripada KDNK. Jadi apakah kapasiti Malaysia untuk membuat suntikan fiskal? Adakah Malaysia sebenarnya mampu untuk membuat suntikan fiskal ini, dan apa sumber yang ada untuk kerajaan membuat suntikan-suntikan tersebut? Ada kata kerajaan ada banyak reserve, ada yang kata kerajaan tak ada reserve dan terpaksa meminjam dengan banyak. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di sebalik suntikan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Iqmal selaku moderator pada malam ini. Saya juga ucapkan selamat malam kepada Wabi Amin selaku pengurusi jawatankuasa Kaukus Ahli Parlimen Muda, Ahli Panel YB Akmal, Ahli Parlimen Johor dan Dr. Madeline dan juga Saudara Tarmizi. Pertamanya, Kementerian Kewangan ucapkan terima kasih kerana diberi ruang dan peluang untuk turut serta membincangkan satu forum yang saya rasa amat bertepatan dan juga merupakan ruang dan peluang kepada Kementerian Kewangan untuk memberi sedikit sebanyak penjelasan berkaitan perkara-perkara yang mungkin dibangkitkan oleh anak-anak muda dan masyarakat, khususnya berkaitan yang telah disebutkan oleh Saudara Iqmal tadi. Kita akui, Wabi Akmal juga akui Dr. Madeline sebagai mereka yang sentiasa berada dalam laporan-laporan antarabangsa dan tempatan. Kita akui ekonomi dan perdagangan dunia telah terjejas disebabkan COVID-19. Dan ia seperti mana yang Saudara Iqmal sebutkan tadi, kita ada dua previous krisis ekonomi yang berlaku, ASEAN Financial Crisis pada tahun 1998 dan juga subprime crisis yang berlaku pada tahun 2008. Jadi kita tidak boleh samakan krisis kesihatan COVID-19 ini dia sama seperti mana dua krisis yang lepas. Kerana krisis ini we are facing unprecedented time, di mana keadaan kita adalah tak sama dengan keadaan dahulu. Dahulu semasa ASEAN Financial Crisis ia hanya melibatkan negara-negara ASEAN. Walaupun SPC, subprime crisis melibatkan negara dunia, tetapi dia tidak menyebabkan imbangan dagangan dalam dan luar negara terjejas akibat penutupan
border nasional kita. Itu sebabnya IMF telah mengunjurkan pada tahun Jun 2020 pertumbuhan dunia dijangka merosot minus 4% hingga minus 4% untuk pertumbuhan ekonomi, manakala perdagangan global pula mencatat penurunan lebih kurang minus 11.9% pada tahun 2020. Kalau kita berasaskan kepada unjuran yang dibuat oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, pandemik ini sudah pastinya seperti mana Saudara Iqmal beritahu tadi telah memberi kesan pertumbuhan ekonomi negara yang cukup jelas. Itu sebabnya kita menjangkakan pertumbuhan ekonomi negara kita marginal sebanyak 0.7% dalam tempoh suku pertama tahun 2020. Dan kalau kita lihat penunjuk ekonomi bagi tahun suku kedua tahun 2020, kita masih berada dalam pertumbuhan yang negatif. Ini bukan sahaja berlaku di negara kita Malaysia, tetapi ia juga berlaku melibatkan keseluruhan negara-negara, dan kita jangka YB Akmal, Dr. Madlin dan Saudara Tamizi, kita menjangkakan lebih 150 buah negara juga akan mengalami perkara yang sama seperti mana yang kita alami pada hari ini. Betul, KDNK yang diunjurkan oleh Bank Negara daripada minus 2% ke 0.5%, juga ia tidak memberi satu kesan yang lebih baik kepada negara kita. Itu sebabnya untuk makluman rakan-rakan panel dan sidang penonton, yang paling pentingnya adalah kerajaan mempunyai satu garis strategi yang kita panggil sebagai strategi 6R, di mana strategi 6R inilah yang sedang kita lakukan. Kita bermula dengan resolve, di mana kita memperkenalkan perintah kawalan pergerakan. Pada 18 Mac tahun 2020, kita telah beritahu melalui MKN yang dipengurusikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, kita telah melaksanakan untuk fasa pertama untuk resolve supaya kita dapat selesaikan krisis kesihatan dahulu sebelum kita pergi kepada krisis ekonomi. Kemudian fasa yang kedua, kita bagi ketahanan. Ini yang Saudara Iqmal sebutkan tadi, pakej prihatin dan pakej penjana. Kenapa pakej prihatin kita masuk dalam fasa yang kedua untuk sebagai ketahanan yang menyokong tiga kelompok utama, iaitu individu, rakyat, yang keduanya adalah perniagaan, yang ketiganya adalah ekonomi. Ketiga-tiga tiang seri inilah yang kita masuk dalam fasa yang kedua yang kita panggil resilience, di mana PRE 1 diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir, pakej rangsangan ekonomi kedua oleh Tan Sri Muhyiddin, dan kita tambah satu lagi pakej khas untuk perniagaan yang dipanggil prihatin khas. Ketiga-tiga ini membawa jumlah lebih kurang 260 bilion. Dan kemudian fasa yang ketiga kita panggil restart. Restart inilah ramai juga pelbagai pihak memberi komen-komen yang positif, komen-komen negatif. Apabila kerajaan mula membuka membuka peluang-peluang atau membuka balik industri-industri pada 4 Mei tahun 2020, dan kemudian kita berada dalam fasa yang keempat, recovery. Barulah datang pakej yang disebut oleh Iqmal tadi sebagai penjana 35 bilion ringgit. Jadi rakan-rakan semua, maknanya kita masih berbaki lagi dua, iaitu fasa yang kelima dan fasa yang keenam. Tetapi berbalik kepada persoalan, adakah kerajaan mempunyai kapasiti untuk membuat suntikan fiskal? Ya, kita mempunyai keupayaan untuk membuat fiskal dengan melakukan suntikan-suntikan sebanyak 45 bilion ringgit fiskal secara langsung yang berjumlah keseluruhan 295 bilion ringgit. Ini semua sudah pastinya akan berkait dengan defisit fiskal. Seperti mana yang Iqmal beritahu tadi, semasa kerajaan terdahulu mengumumkan bajet, fiskal negara berjumlah lebih kurang 3.2%. Dan kita unjurkan
fiskal kita tahun ini berdasarkan 3 perkara. Ini mesti kena faham. Kenapa kita mengunjurkan 5.8% ke 6%? Kerana kita mesti memahami keadaan semasa. Kenapa kita bukan sahaja menghadapi krisis ekonomi, tetapi kita yang lebih teruk, kita sedang menghadapi krisis kesihatan yang harus diselesaikan dahulu kerana ramai rakyat yang amat terkesan bila langkah-langkah yang diambil sebelum ini. Itu sebabnya berdasarkan 3 perkara, kelembapan ekonomi seluruh dunia, faktor yang pertama. Yang keduanya, fiskal kita meningkat kerana masa kita bentangkan bajet tahun 2019 untuk bajet 2020, kita berasaskan kepada harga minyak ketika itu 62 USD dollar per barrel mengikut Brent. Dan hari ini, waktu yang kita tengah bercakap ini, harga minyak lebih kurang 40 USD per barrel. Dan yang ketiganya adalah apabila kita buat suntikan 45 bilion secara langsung, sudah pasti ketiga-tiga perkara inilah yang akan menyebabkan fiskal kita meningkat. Tetapi kita jangan risau. Kenapa? Kalau kita lihat dua krisis yang sebelum ini, seperti mana yang disebutkan Iqmal tadi, ASEAN Financial Crisis dan Subprime Crisis. Ketika subprime crisis, kita mempunyai defisit fiskal lebih kurang 6.7%. Dan kita mungkin lagi seminit dan kemudian kita pergi kepada panelis-panelis lain. Nanti kita kembali kepada soalan ni yang itu sebabnya yang paling penting bagi kita adalah kita kena tahu dua. Defisit fiskal ini perkara yang sedang diuruskan oleh kerajaan. Yang keduanya, negara kita mempunyai keupayaan untuk membuat suntikan, dan yang paling pentingnya adalah kita tahu hala tuju, dan paling pentingnya adalah kita nak mengawal dan menguruskan beban negara pada hari ini, dan kita ambil kira beban negara untuk generasi yang akan datang, iaitu generasi muda seperti kita yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Saya ingat itu sahaja permulaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada YB Shahar. Jadi kita dapat tahu sedikit sebanyak bahawa Malaysia sebenarnya ada kapasiti untuk membuat suntikan-suntikan ini, iaitu 45 bilion suntikan direct, dan secara keseluruhannya ialah 295 bilion stimulus yang telah diberikan kepada rakyat. Jadi kita mungkin tadi kita dapatkan secara big picture apakah bentuk suntikan yang telah diberikan. Jadi kita pergi pula kepada panelis kita yang kedua, YB Akmal. Dan sekarang kita nak tanya dengan lebih direct. Sebenarnya macam mana kita menilai pakej rangsangan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan? Adakah ia membantu golongan yang sepatutnya dan mempersiapkan Malaysia untuk menghadapi situasi ekonomi yang berubah? Jadi soalan ni kita tujukan khas kepada ahli parlimen dari pihak pembangkang lah. Jadi sebabkan mereka ni ialah memang professional critic of the government. Jadi kita nak dapatkan pandangan daripada YB Akmal tentang soalan ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih saudara Iqmal. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat, saudara Shahar, saudara Amin, Dr. Madeline. Yang mana ialah kita selaku pembangkang ini, peranan kita adalah untuk memberi kritikan membina. Saya rasa kalau kira dengan YB Shahar dulu waktu jadi pembangkang, dia punya lebih panas tu saya rasa kita 2 kali 5 lah dalam soal untuk terlibat dalam soal kerajaan dan juga mengenang nasib rakyat di luar sana. Jadi dalam isu penjana ataupun prihatin ini, pandangan yang memang kita telah utarakan secara sepakat di parlimen adalah dasar ini tidak dibincangkan dari awal. Jadi kalau nak kata sama ada rancangan ini menyeluruh ataupun tidak, memang daripada asalnya pun kita tahu ada perkara yang tertinggal. Jadi bila tidak dibahaskan apabila sepatutnya parlimen bersidang sebelum ini pada bulan 5 tetapi tidak dibentangkan, maka apa yang berlaku sekarang ni is actually afterthought. Walaupun perancangan yang disebut 6R dan sebagainya itu, hakikatnya adalah kita tak tahu kita ni sekarang kat mana. Baik, apa yang kita faham dari segi dapatan di luar sana,
angka yang diulang oleh pihak kerajaan itu seolah-olah sangat besar, 295 bilion yang disebut dan diolah, tetapi hakikatnya yang seperti disebut oleh YB Shahar tadi, bahawa injection ataupun suntikan duit sebenar daripada kerajaan itu adalah sekitar 35 ataupun 45 bilion. Tetapi hakikatnya yang digembar-gemburkan 295 bilion itu nampak besar, tetapi yang sebenarnya duit ataupun wang yang disalurkan kepada ekonomi kita itu hanyalah sekitar 45 bilion. Jadi perkara ini kalau kita lihat, hanya minggu lepas ahli parlimen baru terima baru dimasukkan ke dalam dewan untuk dibentangkan soal dana ini, soal package ataupun yang berkaitan dengan prihatin dan penjana ini, yang mana hanya ada dua permintaan utama, iaitu soal apa yang telah dibelanjakan ataupun yang akan dibelanjakan 45 bilion tadi, ada pecahan-pecahan dia. Yang kedua, kerajaan sekarang ini ingin memohon mandat daripada parlimen untuk meningkatkan kebolehan hutang daripada 55% kepada 60% berbanding dengan KDNK. Pandangan saya, kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai ahli parlimen, kita sepatutnya kena terlibat bersama. Dan kalau pandangan saya sekalipun, kalau benda itu menjurus kepada membantu rakyat, kita terbuka untuk bincang perkara tersebut. Tetapi benda ini kenalah bincang dan juga ada accountability. Sebab bila saya sebut tadi soal package rangsangan yang diumumkan, ianya adalah umum mengikut kumpulan-kumpulan tertentu. Betul, kaedah itu mungkin lebih tepat dari segi siapa yang menerimanya. Tetapi juga kaedah itu kita lihat banyak kepincangan sebab satu, ada kumpulan yang mungkin terpinggir ataupun tertinggal. Yang kedua, apa yang diumumkan itu juga ada package yang mati setengah jalan. Sebagai contoh yang saya nak sebut, apabila diumum soal skim pinjaman mikrokredit kepada peniaga ataupun kepada usahawan kecil, yang mana wang ini disalurkan melalui dua kaedah. Satu, melalui pinjaman yang kita boleh mohon melalui bank BSN, satu lagi melalui tekun. Tekun ini kita tahu very microcredit, perkara ini hampir semua diguna pakai. Tetapi kalau saya nak ambil contoh di peringkat pinjaman melalui bank BSN, apabila kerajaan umum, kerajaan memberitahu kepada usahawan kecil di luar sana, sesiapa yang nak mohon boleh mohon. Kelulusan itu hanya mengambil tempoh seminggu ataupun 2 minggu untuk wang itu disalurkan dan boleh memohon sehingga hujung tahun. Malangnya apa yang berlaku, tak sampai 2 bulan, hujung bulan Mei, tak silap saya, ataupun bulan Jun, pinjaman ini telah ditutup dengan serta-merta. Dalam keadaan bila peniaga pergi ke bank, mereka nak mohon pinjaman, dihalau balik sebab kata bank dah tak boleh terima lagi permohonan. Bila saya semak melalui maklumat daripada rakan-rakan bank sini, mereka sebut memang bottleneck itu terlalu tinggi. Sama ada dari segi nak menguruskan pentadbiran tersebut, nak menilai dari segi siapa layak dan tidak, dan jumlah permohonan itu yang terlalu besar. Jadi sebab itu bagi saya, kalau nak sebut apa-apa kejayaan ataupun sama ada kita punya rancangan itu dapat dinikmati oleh rakyat, kita kena lihat yang pertama tadi, macam mana secara keseluruhan itu berapa ramai yang tertinggal, golongan mana yang mungkin kita tersisih ataupun terlepas pandang. Yang kedua, walaupun sasaran itu dah betul, tetapi yang patut dapat itu tidak dapat. Jadi sebab itu bagi saya yang ketiga lah untuk pusingan pertama ini, yang kita kena nampak, bukan saya nak kritik semata-mata, bukan saya nak menghentam soal berdamtang dah jadi pembangkang senang bercakap dan sebagainya. Tetapi yang kita kena faham, bila kita tahu bahawa keadaan ekonomi ini berubah sama sekali. Ini bukan soal kita menghadapi kegawatan ekonomi. Cara kita menjalankan aktiviti ekonomi terus berubah. Sebagai contoh, kalau kita ada sesuatu perniagaan sekarang, business model yang kita pakai selama ini dah tak boleh pakai. Sebab sebagai contoh, dari segi keluasan tapak perniagaan itu pun telah terhad sebab kita ada penjarakan sosial. Dari segi kos tambahan itu disebabkan semua SOP dan sebagainya, mereka terpaksa tanggung kos yang lebih.
Jadi apabila kaedah business model ini lagi, kita belum lagi sampai ke tahap macam mana peniaga nak sustain ataupun nak meneruskan kelangsungan perniagaan mereka, sudah pasti harga terpaksa dinaikkan dan sebagainya. Cuma sekarang ini, cara yang kita nak selamatkan ataupun nak menjana kegiatan ekonomi ini memang bergantung kepada permintaan domestik. Orang sebut pelancongan bubble, tourism. Kita sebut dari segi penggunaan itu semua peringkat domestik sebab di luar negara ini hubungan itu memang terpisah akibat penutupan sempadan. Jadi yang ini pandangan saya dalam soal apa yang kita perlu lakukan, kita kena salurkan lebih banyak wang ataupun bantuan ke dalam ekonomi tempatan ini supaya ada penjanaan. Bila disebut penjanaan itu biar nampak betul-betul menjana, dan akhir sekali dalam soal menjana itu, inilah peluang untuk kerajaan membuat sesuatu anjakan yang luar biasa. But now it seems like it's more or the less the same, tak berubah. Hanya menokok tambah dari segi tampung subsidi gaji dan sebagainya itu membantu, tetapi dari segi nak mengubah, kita tak buka lagi soal macam mana nak meneruskan perniagaan itu. Kaedah yang kita guna pakai sebelum COVID, sebelum PKP, saya tak rasa peniaga-peniaga ini boleh terus menerus melalui sekatan SOP ini untuk bertahan sehingga hujung tahun. By end of this year, lebih ramai sebenarnya peniaga ataupun usahawan terpaksa mengangkat bendera putih, mengatakan bahawa apa yang mereka buat sekarang ini hanya untuk cukup makan, malah yang sebenarnya menanggung kerugian hanya nak membantu pekerja-pekerja untuk dapatkan gaji, tapi hakikatnya penjanaan daripada aktiviti ekonomi ini memang terlalu perlahan. Jadi sebagai menggulung soal yang pertama ini, saya hargai apa yang dicuba diusahakan oleh kerajaan, tetapi yang saya sebut, apabila perbincangan itu tidak menyeluruh, saya pasti ramai sebenarnya yang tercicir ataupun tersisih dalam soal untuk membantu dalam keadaan selepas COVID ini. Yang kedua, banyak kaedah pelaksanaan itu yang sebenarnya terpaksa ditutup awal dan sebagainya, yang sebenarnya agak mengelirukan dan juga menyusahkan mereka di luar sana. Dan yang ketiga, saya rasa inilah peluang untuk kita tengok bersama, ubah cara aktiviti ekonomi itu untuk kita menjana pendapatan bagi menampung keperluan domestik itu. Saya rasa cukup untuk pusingan pertama ini. Baik, terima kasih YB Akmal. Jadi dua poin yang menarik tadi, iaitu yang pertamanya ialah sama ada bagaimana stimulus-stimulus ini mengubah dan bukan sekadar membiarkan keadaan ekonomi ataupun pattern-pattern ekonomi dalam keadaan yang lama, tapi macam mana kita hendak mengubah ke arah ekonomi yang baru. Dan kita zero in, kita zoom pula kepada mereka yang paling kita panggil golongan terbawah. Jadi untuk soalan ini kita kemukakan kepada Dr. Madeline. Jadi kita sedar bahawa langkah pembendungan COVID, PKP dan sebagainya menyebabkan impak negatif kepada pendapatan banyak pihak, terutama golongan terbawah iaitu B40. Jadi soalan saya ialah, adakah kemiskinan di Malaysia semakin bertambah pasca COVID dan apa yang boleh dilakukan untuk melindungi golongan yang paling berisiko ataupun golongan yang vulnerable. Jadi kita silakan Dr. Madeline. Okey. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Iqmal. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan panelis kita, memang muda-muda semua. Lagi-lagi kalau nak dibandingkan dengan umur saya memang dinosaur lah sekarang ya. So seronok tengok muka orang muda ni. Selalunya berurusan dengan Tamizi je dan YB Amir, tapi hari ini tengok YB dua-duanya muka muda, dan saya sangat teruja mendengar cara perbahasan yang saya rasa memang cukup matang. Thank you YB Amin kerana Caucus Parlimen Muda ini memberi satu ruang kepada kita orang luar, sebab kami sering melihat parlimen itu tempat jokers, sorry to say
So now suddenly I am here, saya melihat perbincangan yang di mana maknanya kita boleh berbincang dari dua-dua pihak dengan niat yang sama, iaitu untuk menambah baik, sebab kita tak ada negara lain lagi. Macam saya, ini ajalah negara saya. Saya cuma ada satu IC, satu pasport. Okey, terima kasih YB. Juga saudara Tamizi dan rakan-rakan lain yang ada dalam ruang ini ya. Saya diminta untuk menjawab soalan berkaitan dengan golongan yang dikatakan yang B40 ya. Dulu kita ni satu masalah kita suka labeling ya. Kita sangat suka label. Kita label dia ni pembangkang, kita label dia ni tak bangkang. Lepas tu bila dia tukar kursi lain pula dia punya status ya. Begitu juga dengan golongan B40. Kita sangat terpengaruh dengan apa yang naratif yang dibawa dari luar. Sebab istilah B40 ni sebenarnya datang juga dari luar. Dulu kita guna miskin, tak miskin. Dan naratif ini sebenarnya datang daripada luar. Jadi saya ingin di masa hadapan supaya kita di Malaysia ini mencari istilah kita sendiri, nama yang supaya lebih baik, sebab sangat sukar untuk macam kami nak bercerita dengan orang kampung bila kita nak tanya, kenapa makcik miskin? You bayangkan bercakap dengan Iban, memang kena sumpit je sampai datang aja. Jadi kami Iban menggunakan istilah merinsak. Merinsak tu maksudnya kesukaran, bukan miskin. Bila you sebut miskin, dia orang rasa ya ampun, dia kata sedihnya disebut miskin. Okey, itu Iban cakap pertama dulu. Okey. Bila dikaitkan dengan cerita kemiskinan, memang itu soalan, kalau soalan exam ini yang dipanggilkan leading question. Memang COVID-19 seperti yang kita sedia maklum ya, YB Menteri tadi ada menyebut ya, this is unprecedented ya. Kita semua orang tahu bahawa sebelum ini kita pernah mengalami dua krisis besar. Yang pertama 1997-1998, dan Malaysia muncul daripada krisis itu sebagai hero, dan yang lebih hero-nya of course tu Dr. Mahathir, kerana beliau berani membawa satu pembaharuan dari segi menyelesaikan masalah itu. Okey, sebab negara-negara lain pada ketika itu tidak berani untuk menongkah arus, iaitu menentang apa yang dicadangkan oleh IMF. Kita Malaysia seperti biasa, kita kata mereka ketika itu sebenarnya kita tidak ada pilihan. Yang membezakan pada masa 1997-98 ini ialah dia berlaku di dalam negara disebabkan kita kata kolusi, korupsi dan nepotisme, KKN kata Indonesia. And it happened internally. Sedangkan di luar tidak ada masalah. So jadi maknanya our humble economy can be solved quite fast. Yang kedua, 2008-2009 dia berbeza pula. Tadi ada YB menyebut subprime crisis. This time it happen outside, kita pula okey. Tapi because kita kena berdagang dan sebagainya, maka benda itu kita pun okey juga. Now, suddenly tahun ni 2020 kita pun dengan penuh rasa gembira looking forward to 2020. All Malaysians were looking forward to that we achieve developed nation status menggunakan acuan sendiri. Tiba-tiba muncul apa yang kita orang Iban panggil COVID, dia kata it's called COVID-19, which nobody has ever experienced. Now, bila kita berbincang tentang COVID, tadi disebut untuk pertama kalinya kesemua sektor ekonomi terjejas. The lockdown affects international trade, household, businesses, you name it, semua total lockdown. Why is it lockdown? Because the need for us to maintain apa yang kata ada tekanan dari segi because of the need to reduce the impact of tekanan yang mana manusia ramai dari segi production and consumption. Production means what? Pekerjaan, kekilang. So sebab orang terpaksa pergi kerja. So you need to do social distance. Okay, the second one is consumption. There goes my kedai mamak. Semua dia tak boleh beli. Jadi for the first time kita melihat bagaimana ekonomi, for the first time orang-orang ekonomi dah pening kepala. Dia kata selama ni ekonomi yang menyebabkan masalah ekonomi. Tetapi sekarang ialah kita lihat health yang menyebabkan ekonomi. Jadi ini memang luar biasa. Jadi ada orang yang menyebut, dia kata we are all in the same boat. Sebenarnya ini satu perkara yang tidak betul. Kita berada dalam apa yang dikatakan badai yang sama, tetapi perahu kita tidak sama. Nah, ini membawa saya kepada fakta yang seterusnya yang dikaitkan dengan kemiskinan. Nah, kita semua dah baru mendengar ya bagaimana di Malaysia kadar kemiskinan kita sudah diubah suai baru, iaitu
kadar yang baru telah diperkenalkan. Dan kita di Malaysia bukan main lagi lah memetiklah nama Philip Alston daripada World Bank, daripada United Nations sebab dia datang. Sebab saya dengan Suhakam, jadi dia datang ke sini membawalah seolah-olah itu adalah berita baru. Kami dalam dunia akademik dah bercerita tentang silapnya garis kemiskinan ini sampai saya rasa daripada saya tak sebelum pencen sampai saya pencen, mungkin saya pencen kali kedua lagi. Maknanya cerita itu bukan cerita baru. Kami dah mengata 980 itu angka gila. Siapa di Kuala Lumpur 3,000 pun susah nak hidup. So YB, so thank you very much kerana you all tiba-tiba melompat, and then tiba-tiba bila Philip Alston datang kata, oh kita patut dengar sebab nama dia Philip Alston. Tapi kalau Madeline yang menyebut, tak ada siapa yang nak dengar. Profesor Jomo nak nyebut, tak ada siapa yang dengar. Ahli akademik di Malaysia dah sebut berkali-kali. Tapi but whatever it is, thank you very much. Jadi dulu kadar kemiskinan kita katanya kita antara yang terbaik di dunia lah. Sebab angkanya 0.4%. Tapi bila kita dah revise angka yang baru, garis tu diubah, sekarang kita saya rasa dalam sekitar 5.something%. Saya frankly speaking, saya tidak khawatir pasal angka garis kemiskinan. Itu adalah retorik. Ahli politik boleh bermain retorik tersebut. Dan juga orang lain boleh. Jadi apa yang ingin saya jelaskan sebelum kita, sebab it's already past my hour, ada dua perkara yang saya ingin jelaskan. Satu, apa yang kami gelar miskin baru. Golongan baru yang disebut YB Akmal tadi, yang kita dapati mereka ini dulu tidak wujud dalam sistem e-kasih. Sebab kita kan ada e-kasih. Belum sempat lagi masuk dalam e-kasih ni. So sebab kita ni terlalu which is very good. I love e-kasih. Ada muka kita sekalipun. Siapa miskin tu ada muka dia keluar, rumah dia semua bagi. Tetapi disebabkan disebabkan COVID ini, ramai yang jatuh miskin. Dan mereka ini yang kami gelar the new poor. Some of them are already beyond B40. Some of them are even M40. Kami dah jumpa dia orang tu. Mereka kata putus gaji, putus pendapatan, putus pekerjaan, semuanya putus. Jadi package rancangan memang bagus YB. Saya amat menghargai, cuma seperti yang dikatakan, what about Oktober nanti? That is what we are going to call the Black October. Apa akan berlaku selepas Oktober? Nah, itu poin pertama, bahawa kita ada miskin baru. Jadi siapakah miskin baru ini? Dia ada 4 kategori. That is my last point. Number 1, what we call the vulnerable poor. Mereka yang memang mudah terancam. Iaitu kita what we call the B2%. B2%. Yang paling bawah sekali. Itu mungkin ibu tunggal yang, dah lah ibu tunggal, this COVID really memang habiskan. Nombor 2, yang kami panggil laboring poor. Mereka ni bekerja tetapi miskin. Gaji dia tidak mencukupi. Okay? Kadang-kadang mereka ini terlepas sebab mereka dianggap, oh dia ada kerja, tak payahlah bagi bantuan. Sedangkan kehidupan dia terjejas. And then yang ketiga, mereka yang bekerja sendiri. Makcik saya yang jual nasi lemak tu, dulu dia berniaga, bukan main lagi bisnes dia. The moment COVID comes in, jam system, lockdown. And the other one ialah usahawan yang tadi ada YB sebut, SMEs, yang mereka ini tiba-tiba ada bisnes, bayangkan dalam masa 3 bulan ni. So these are the new categories of the poor. Kita tak boleh lagi hanya menggunakan T20, M40 dengan B40. Kita kena slice down, cari lagi mereka ini. Dan satu lagi yang mungkin YB juga nak kena cari, apa yang kami panggil miskin yang tak ketara. Hutang dia melabak. Tetapi lifestyle, jangan cerita. Very good lifestyle, kereta ada, semua ada, hutang sekeliling pinggang, and itu yang akan terjun daripada tingkat 20. Selama ini gaji 50,000, sekarang dah menjadi kosong. Itu je jawapan saya. Okay. Thank you. Terima kasih. Sangat poin-poin yang sangat menarik di situ. Jadi ada beberapa kategori miskin. Kita kena lihat lebih daripada B40 ya. Ada vulnerable poor, laboring poor, even usahawan kita katakan miskin disebabkan COVID ini. Jadi itu membawa saya kepada soalan yang kembali kepada YB Shahar. Kita tahu tadi seperti yang Dr. Madeline telah terangkan, ramai termasuk yang ada pekerjaan pun terefek disebabkan lockdown ataupun PKP yang dilaksanakan untuk membendung COVID. Jadi kita berbincang tentang worst case scenario lah ya.
macam mana sekiranya berlaku gelombang kedua COVID-19. Kita nampak ada dia punya ada riak-riak dia. Jadi kalau sekiranya berlaku gelombang kedua ini, berapa jumlah suntikan tambahan yang akan diberikan oleh kerajaan dan apa pula segmen yang akan dijadikan prioriti untuk suntikan tersebut? Terima kasih Saudara Iqmal, terima kasih Dr. Madlin dan Wabi Akmal. Saya pun Dr. Madlin amat gembira sekali walaupun kita berada berjauhan, tetapi kaedah pelaksanaan kita ini menampakkan kematangan. Dan walaupun Dr. Madlin beritahu dia Akmal dah ada nasor, jangan risau. Kalau pupus nanti kami ada. Yang paling pentingnya bagi saya adalah inilah wajah-wajah masa depan Malaysia yang akan kita teruskan. Walaupun kita berlainan parti, tetapi apabila kita bercakap tentang ekonomi, satu perkara yang tidak boleh kita politikskan. Dan saya memang seperti mana Saudara Akmal beritahu, kita memang sentiasa berjumpa, berdebat dan berbicara. Tetapi berbalik kepada perkara yang dibangkitkan oleh rakan-rakan panel sebelum saya menjawab Saudara Iqmal, ia mempunyai perkara-perkara yang harus kita lihat betul, seperti mana apa yang Wabi Akmal beritahu, perbelanjaan ini tidak dibentangkan di Parlimen, dan ia bukanlah satu perkara yang luar biasa. Ia merupakan satu perkara yang sudah pasti menjadi kelaziman seperti mana belanjawan-belanjawan yang terdahulu. Dan kita akui keadaan kita ini adalah keadaan yang krisis. We are facing unprecedented time dan ada orang kata uncharted situations. Tapi yang paling pentingnya adalah semasa Tun Dr. Mahathir mengumumkan PRE, kita belum buat lagi PKP. Kerana ketika itu kita masih berada dalam keadaan yang agak okey pada 27 Februari tahun 2020. Itulah kali pertama pakej rancangan ekonomi dikemukakan oleh yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir ketika itu. Dan apabila kita kemukakan pakej tambahan-tambahan dan sudah pasti Parlimen tidak bersidang, tetapi ramai yang mempertikaikan perkara ini. Tak apalah, kita put aside. Tetapi yang paling penting ketika itu bagi kerajaan adalah kerajaan mesti menyelesaikan masalah kesihatan terlebih dahulu. Dan kerajaan mesti menyelesaikan masalah kesihatan. Apabila kita buat MCO pada 18 Mac tahun 2020, semua dinasihatkan berada stay at home. Bila stay at home, semua industri-industri perniagaan diarahkan tutup seketika bagi kita menyelesaikan pandemik COVID-19 ini. Dan itu sebabnya kali ini seperti mana Wabi Akmal sebutkan tadi, ada undang-undang yang kita bawa ke Parlimen atas rasa tanggungjawab dan keperluan untuk kita mengubah statutory limit untuk kebolehan kita meminjam. Peminjaman ini bukan peminjaman untuk operation, peminjaman ini adalah hanya melibatkan dua perkara, iaitu pembangunan dan satu lagi adalah melibatkan ada dua perkara yang kita boleh pinjam, iaitu yang melibatkan membayar hutang semula, membayar hutang-hutang yang sudah matang, dua perkara sahaja, iaitu 55% kepada GDP negara. Kita cuba tingkatkan kepada 60% kepada GDP negara. Inilah perkara-perkara yang saya fikir dan ada timbul pertikaian kenapa tak dibentang di Parlimen. Sekiranya dibentang Parlimen, sudah pastinya lebih banyak suntikan dan yang berhormat ahli pembangkang akan memberi sokongan supaya jangan saja 45 bilion tetapi mungkin 90 bilion. Betul, kita ada kapasiti untuk membuat stimulus-stimulus yang akan datang, tetapi ia mesti berasaskan kepada pengalaman. Walaupun kita tidak boleh samakan dengan dua krisis dahulu, tetapi pengalaman terdahulu juga sedikit sebanyak mengajar kita agar untuk memerhatikan setiap tindakan dan polisi yang diambil oleh kerajaan mesti berasaskan kepada tempoh masa. Bila kita lancarkan pada Mac, pada Februari, kemudian kita lancarkan Mac, kita lancarkan pada April dan akhirnya yang terbaru kita lancarkan pada Jun. Kita memerlukan lebih kurang 12 bulan ke 18 bulan
untuk melihat kesan daripada package-package yang kita sampaikan. Kalau kita letakkan keseluruhan segala keupayaan kewangan negara pada satu masa, sudah pastinya kita tidak akan membuat langkah-langkah persediaan. Dan saya nak beritahu kepada rakan-rakan ahli panel, walaupun perkara-perkara ini di luar pengetahuan, tetapi elok saya beritahu di sini kerana dahulu semasa kita mengumumkan package untuk membantu SME upper bracket, iaitu lebih kurang 1 bilion 5 bilion untuk pinjaman 1 juta up to 1 million di bawah bank negara yang kita panggil Special Relief Fund. Memang tidak mencukupi dan kita akui ramai orang beritahu seperti mana keluhan YB Akmal tadi, kita tambah lagi 5 bilion hasil daripada pandangan rakyat ketika itu. Dan kita faham bahawasanya perniagaan hadapi keadaan yang sukar. Dahulu kita beritahu micro SME BSN, di bawah BSN 2.75%, kita turun kepada 2.0% dan akhirnya kita bagi zero interest untuk pinjaman daripada microkredit. Dan kita juga faham ada juga hawkers di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan luar bandar yang memerlukan bantuan tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan credit score yang diperlukan oleh institusi-institusi kewangan. Jadi kita wujudkan graf khas prihatin yang RM3,000. Dan graf prihatin ini juga yang kita hadapi bahawasanya apabila kita letak RM700,000 tetapi yang diluluskan dan yang memohon layak untuk diluluskan lebih kurang RM500,000 dan kita sedang pertimbangkan sama ada untuk kita buka balik atau tidak. Inilah bergantung kepada keadaan semasa impak yang lebih penting. Itu sebabnya Saudara Ikmal dan YB Akmal dan Dr. Madli, kita apa sahaja keputusan kerajaan sama ada berlaku gelombang kedua, adakah kita akan buat suntikan, ia mesti bergantung kepada keadaan ketika itu dan kita tidak akan membuat tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan keadaan itu tanpa mengambil kira keadaan semasa. Itu sebabnya saya, Yang Berhormat Menteri Kewangan dan semua rakan-rakan di Kementerian Kewangan, kami turun ke lapangan bukan sahaja menerima laporan-laporan yang mungkin ada kosmetik sedikit, melapor perkara-perkara yang agak seronok sahaja didengar, tetapi kita turun ke bawah untuk melihat apakah sebenar yang berlaku, kesan daripada suntikan-suntikan yang kita buat. Dan kita yakin insya-Allah pada 6 November nanti kita akan bentangkan satu langkah sederhana melalui Belanjawan 2021 dan saya gembira malam ini Halo, nampaknya ada sedikit gangguan betul ke? Okey, tak, kalau hang macam tu saya tak apa. Kita Iqmal mungkin boleh teruskan. Saya akan berhubung dengan YB dengan dia punya pegawai. Okey, baik. Mungkin kita pergi terus kepada YB Akmal untuk soalan kedua. Jadi apa yang seperti yang YB Shah katakan tadi, kita apa suntikan tambahan oleh kerajaan akan melihat kepada keadaan semasa. Tapi yang kita tahu, yang fact yang kita ada sekarang ini ialah kadar pengangguran semakin meruncing pasca COVID dan PKP. Dan benda ini lebih kritikal lagi bila kita berkata tentang pengangguran anak muda. Jadi kalau ikutkan statistik rasmi, jadi pengangguran anak muda lebih kurang 3 kali ganda lebih tinggi berbanding pengangguran keseluruhan. Jadi kenapa perkara ini berlaku dan apakah reform yang perlu dilaksanakan untuk mengatasinya? Jadi mungkin ini tidak YB Shah tu macam ada sesuatu Ikmal, nak cakap lagi. kita minta Syah sambung sikit lagi tadi. Okay, baik. Kesian dia tadi dia terputus pula. Tengah saya sampai di mana tadi? Suntikan tadi tu. Tengok keadaan, suntikan Tengok keadaan tadi. Pada masa ini, untuk maklumat semua, kerajaan menggunakan pakai kerangka fiskal jangka sederhana yang kita panggil medium term fiscal framework. Ini kena faham betul-betul.
kita sebagai anak muda dan pemimpin muda, kadang-kadang saya masuk ke Kementerian Kewangan barulah saya dapat penjelasan dan kejelasan bahawasanya kerajaan melalui Kementerian Kewangan, mana-mana kerajaan yang menjadi kerajaan pun mereka akan gunakan medium term fiscal framework ini sebagai kaedah yang lebih tersusun supaya dia selari dengan rancangan Malaysia jangka panjang. Kenapa? Yang paling penting kita, apabila kita ada defisit seperti mana yang saya sebutkan tadi 5.8% ke 6%, yang penting macam mana kita membuat konsolidasi fiskal ini. Bagaimana revenue dengan spending ini harus kita imbangkan supaya kita dapat mengurangkan beban hutang untuk ketika pada hari ini dan ketika kita akan datang. Dan yang keduanya yang saya harus maklumkan dekat sini, kita tidak akan buat unjuran hutang atau kita tidak akan membuat pinjaman mengikut ketidakperluan. Kita walaupun kita jangkakan 5.8 ke 6% defisit pada tahun ini, tetapi jumlah statutory limit yang kita ada pada hari ini, jumlah hutang kita kepada KDNK masih berada tahap 53%. Belum capai, belum lagi. Setakat Jun 2020 masih 53, kalau nak to be exact 53.2%, masih belum reach atau over than our statutory limit. Walaupun kita membawa undang-undang nanti untuk 60%. Maknanya kita ada lebih keupayaan ketika kerana apa, dan langkah ini bukan langkah berpanjangan. Rang undang-undang yang kita bawa nanti bukan rang undang-undang berpanjangan, ia hanya berkuasa tempoh tertentu. Kenapa kita tidak juga boleh memberi kebebasan pada kerajaan untuk suka-suka untuk buat hutang. Mana dah tahu pada masa akan datang siapa sahaja yang beli kerajaan, ia mesti memahami bahawasanya konsolidasi fiskal ini adalah perkara yang amat penting dan ia berasaskan kepada mana yang saya sebutkan tadi, kerangka fiskal jangka sederhana yang harus kita patuhi bagi memastikan rancangan Malaysia yang kita akan laksanakan pada bulan Januari 2021 ini adalah masa depan kita bersama. Dan akhirnya saya harap sangat kita juga mesti memahami bahawasanya Kementerian Kewangan pada hari ini tidak berasaskan kepada jumlah kewangan yang dibelanjakan, dan saya suka kepada Dr. Madrin punya point tadi, kita berasaskan kepada outcome, the impact kepada peringkat bawahan, dan kita mengambil maklum apa yang disebutkan oleh Yang Wabi Akmal tadi, mana yang dapat, mana yang tak dapat, dan insyaAllah sudah pasti bajet 2021 yang kita akan bentangkan pada November nanti akan memberi laluan kepada jangka sederhana untuk kita pulihkan ekonomi ini. Cuma saya mahalkan sangat rakan-rakan kita di luar sana, rakan-rakan online, pastikan kita mesti mempunyai iltizam untuk kita hentikan COVID-19 ini agar ekonomi kita dapat pulih. Walaupun ramai yang menjangkakan tahun depan kita akan dapat pertumbuhan yang cukup tinggi, lebih daripada 6%, tetapi kita kena yakin ia semua berasaskan kepada pandemik yang kita ada pada hari ini. Kalau dapat kita hentikan dengan baik, dan insya-Allah kita akan dapat, walaupun kita berbeza pandangan dari segi parti, tapi yang paling pentingnya seperti mana Dr. Madrin beritahu, kita ada satu IC saja. Inilah negara kita. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih YB. Jadi kita teruskan kepada YB Akmal, dan soalan dia ialah tadi tentang pengangguran dan specifically pengangguran anak muda. Bagaimana, kenapa perkara ini berlaku walaupun sebelum COVID dan selepas COVID lebih teruk lagi, dan apakah reform yang perlu dilaksanakan untuk mengatasinya? Silakan. Baik, Saudara Ikmal, terima kasih. Saya terus menjawab kepada soalan yang dikemukakan. Malah kalau dirujuk dalam perbahasan menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong, memang ada satu bahagian yang saya tumpukan kepada soal pengangguran, terutamanya di kalangan belia. Sebab angka yang diguna pakai di luar sana sebagai rujukan daripada DOSEM, Jabatan Perangkaan, sememangnya peningkatan pengangguran itu memang berlaku sepanjang PKP ini dan telah mencecah sehingga 860,000 orang menganggur, dan sekiranya perkara ini tidak dikekang, kalau kita tengok unjuran itu secara peningkatan itu secara steady, mungkin kita akan mencecah ke angka 1 juta menjelang hujung tahun ini. Cuma dalam keadaan yang kita kena berhati-hati ataupun melihat soal anak muda, sebab
ada dua keadaan yang mana bila soal pengangguran anak muda ini, takrifan dia ada berbeza sedikit. Kalau dilihat jawapan daripada Menteri Sumber Manusia, bila ditanya soal pengangguran belia, beliau lebih cenderung menjawab mereka yang berusia 15 sehingga 24 tahun. 15 hingga 24 tahun, manakala takrifan belia juga yang diguna pakai secara meluas ini masih sehingga umur 40 tahun. Cuma kalau dirujuk kumpulan yang pertama 15 hingga 24 tahun, apabila angka itu diberi agak tinggi, memang kita tahu berlaku peningkatan. Yang ini kita kena faham. Pengangguran itu secara ekonominya ataupun secara akademik, takrifannya adalah orang yang aktif mencari kerja, dia tak ada kerja dan dia masih aktif mencari kerja. Yang sebenarnya kita kena rasa takut ataupun merisaukan apabila disebut angka antara 15 tahun dengan 24 tahun ni meningkat mendadak. Dianya bermakna ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin mereka selama ni bekerja, sekarang hilang pekerjaan. Tetapi perkara yang kedua yang kita risaukan adalah ramai yang terpaksa memilih untuk menamatkan pengajian ataupun tidak menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi akibat kekangan keuangan. Atas faktor keluarga yang hilang pendapatan, ibu bapa yang mungkin hilang pendapatan dan sebagainya, mereka terpaksa memilih untuk mencari kerja dalam keadaan mereka tidak dapat menyambung pengajian. Yang kedua yang sebenarnya memang sejarah membuktikan dalam soal ekonomi zaman kegawatan 98, malah kalau ditengok lagi tahun 85-86 ketika berlaku kegawatan ekonomi, golongan anak muda ini adalah yang akan menerima kesan yang paling teruk. COVID-19 ini pun saya percaya memang anak muda yang akan mengalami kesan yang paling teruk. Naturally ataupun dari segi common sense ya, mereka akan memberitahu dalam kerangka kerjaya itu, golongan yang paling rendah, the bottom of the ladder, mereka yang paling di bawah ini adalah kebanyakannya orang muda. Bila disebut yang paling rendah ini, inilah golongan yang paling senang dibuang. Sebab pampasan mungkin rendah ataupun tiada pampasan. Yang kedua, mungkin dari segi jaringan pengaruh itu tidak cukup meluas. Kalau contohnya orang nak buang YB Shah, tak boleh lah, pengaruh dia besar. Tapi kalau dia nak buang seseorang yang baru masuk bekerja, contohnya dalam politik dan sebagainya, yang di bawah ini selalunya mudah dicantas. Malah apabila saya merujuk macam di satu hotel tersebut, bila ditanya kaedah diguna pakai, mereka yang mempunyai pengalaman ataupun loyalty bekerja bawah 5 tahun, semua terpaksa diberhentikan. Jadi demi menyelamatkan perniagaan, kebiasaannya anak muda ni yang akan dimangsakan. Bezanya apa sekarang ni? Bagi saya ada dua poin yang kita kena lihat. Pertama, untuk keadaan ekonomi masa kini, sebenarnya anak muda ada pilihan untuk mencari pendapatan secara mendadak ataupun ad hoc, iaitu melalui gig economy. Jadi gig economy ini sekurang-kurangnya menjadi jaringan keselamatan kepada anak muda. Satu, kalau mereka tiada komitmen yang besar. Dr. Madeline sebut, orang yang paling terkesan sebenarnya bukan B40. Tapi mereka yang gaji mungkin RM50,000, komitmen tinggi, hutang keliling pinggang, suddenly tiada pendapatan. Tetapi kalau golongan ini yang mungkin gaji average, dah lah fresh graduate gajinya rendah. Lepas tu dibuang kerja. Jadi kalau terpaksa mencari kerja sementara melalui gig economy ini, paling kurang dia boleh survive ataupun boleh meneruskan kehidupan. Tetapi ada beberapa masalah yang utama yang telah mula dibangkitkan di kalangan anak muda ini kerana gig economy ini seolah-olah menghambakan mereka. Kerja trip yang bawa Foodpanda, yang bawa Grab ini terpaksa kerja trip untuk mendapatkan pendapatan yang mencukupi. Yang kedua, yang saya terima kasih kepada desakan dan akhirnya pihak kerajaan telah bersetuju dari segi jaringan keselamatan sok-sok itu telah diperkenalkan. Jadi sekiranya anak muda ini terlibat dalam kemalangan dan sebagainya lah, na'udzubillah di tempat kerja ini, paling kurang dia ada perlindungan. Tetapi yang kedua yang kita kena tekankan, walaupun dipanggil gig economy, masa depan mereka ini perlu dijamin ataupun dilindungi, iaitu melalui simpanan EPF. Jadi yang ini KWSP ini saya sarankan kepada Timbalan Menteri Kewangan ada pun, kalau boleh kita perlihatkan bagaimana jaringan keselamatan EPF ini diguna pakai untuk gig economy, sementara anak muda ini mungkin berpindah gandah
mula kerja kat sini dan sebagainya untuk tujuan tersebut. Jadi yang ini salah satu reform yang boleh kita buat lah. Yang kedua yang kalau boleh saya ulas sedikit, dalam soal keadaan sekarang ini, bila saya dah sebut tadi, yang pertama domestik, nak tingkatkan ekonomi domestik dan sebagainya, inilah peluang yang sebenarnya kita nak address isu masalah pekerjaan di peringkat 3D ni. Kerja-kerja yang orang kata orang Malaysia tak berminat. Tetapi memang kalau kita tanya anak muda, memang dia tak berminat. Tetapi kalau kita lihat kaedah macam mana kita nak baiki, bagi saya contohnya satu industri pertanian. Selama ini pertanian ini dianggap kotor, berat, memerlukan kekuatan fizikal dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok di negara-negara membangun, sebagai contoh Taiwan, industri pertanian ini bukannya soal fizikal. Industri pertanian ini sinonimnya adalah dengan teknologi. Jadi yang ini sebenarnya kalau saya lihat dari segi pembahagian kementerian dan sebagainya, betul pembahagian itu telah berlaku tetapi dari segi fokus kerja itu tak nampak. Yang saya harapkan supaya anak muda ini kalau nak tarik minat mereka kepada pertanian, betul, kalau mereka itu dilibatkan dalam penggunaan teknologi, hantar kita punya lepasan ijazah ini masuk ke pertanian, sebab mereka tahu pertanian itu hanyalah satu bentuk perniagaan. Jadi yang ini yang kita sebenarnya kena teliti balik. Dari segi business model yang saya sebut sekarang is actually lapse. Benda itu dah tak boleh guna pakai. Kaedah-kaedah yang lama kita, kononnya itulah textbook kita dalam soal menggerakkan industri ekonomi kita ini, kena lihat balik supaya kita buka ruang untuk anak muda ini terlibat dalam industri-industri yang selama ini kita bergantung dengan pendatang asing ataupun pekerja luar ini, sehingga pemain-pemain utama industri tersebut tidak mahu invest ataupun membuat pelaburan dalam soal kegunaan jentera ataupun teknologi yang lebih canggih. Jadi bagi saya memang dari segi kesan daripada COVID-19 ini, bila sebut pengangguran, golongan yang paling terkesan teruk anak muda, yang paling sebenarnya akan menjadi mangsa antara yang paling awal dipecat, dibuang kerja adalah mereka yang baru ataupun alasan tiada pengalaman dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan kita mungkin rasa boleh bernafas sebab ada gig ekonomi, saya harap kita kena lihat struktur gig ekonomi itu lebih membela ataupun menjaga kebajikan mereka-mereka yang bekerja di industri tersebut. Dan yang kedua, inilah peluang sebenarnya untuk pihak kerajaan ataupun pihak industri kalau YB Shah nak masuk dalam belanjawan 2021 nanti, lihat dalam soal kegunaan teknologi ini dan pastikan berubah daripada benda yang selama ini kita buat. Ini is not politik. I think it's actually about our chance to really impose on the technological usage dan juga lebih kepada pendekatan yang lebih tegas dalam soal penggunaan tenaga buruh dari luar negara. Jadi saya rasa masa telah tamat walaupun banyak lagi yang nak disampaikan, jadi cukup sekadar itu. Terima kasih. Baik, menarik apa yang YB Akmal kemukakan tadi. Jadi mungkin lepas ni kita boleh lihat petani di Malaysia ini bukan pandai menggunakan cangkul tapi pandai menggunakan drone ya. Dan dia soalan yang menarik yang dikemukakan tadi, iaitu sejauh mana kita ini perlu bergantung lagi kepada tenaga buruh asing. Jadi soalan ini saya directkan kepada Dr. Madeline. Jadi kita faham dari satu segi Malaysia memerlukan pekerja asing. Jadi kita tengok contohnya pertanian tadi, bila pekerja asing terpaksa balik dan tidak dapat masuk semula, industri itu sangat terjejas. Tapi pada masa yang sama kita hendakkan pekerjaan-pekerjaan ini diisi oleh pekerja tempatan. Jadi bagaimana kita mengimbangi antara dua dilema ini, dan adakah Malaysia boleh terus pakai model buruh kos rendah? Ya, saya persilakan Dr. Madeline. Kena unmute audio, Dr. Madeline. Alright, thank you very much. For once, Madeline kena muted. Okay.
Terima kasih atas soalan tu sebab saya rasa ini soalan yang sangat menarik. Initially it started off just as an ordinary debate, should kita continue dengan pekerja asing atau patut kita dengan yang baru. Tetapi COVID-19 ini betul-betul menyebabkan kita untuk memaksa kita sebenarnya untuk memikirkan semula model yang tadi disebutkan, model menggunakan buruh. In fact, it's not just a business model, it's actually our policy, in fact, our development policy, which is a bigger policy, yang mana kita lebih mengutamakan buruh asing daripada in terms of our development. Okey, saya ingin menjawab dia, memang ini satu dilema yang besar. Pertama sekali yang ingin saya sebutkan di sini, kita sebenarnya ramai orang bertanya pada saya, doktor, dia kata, bila saya pergi Cyberjaya tu, yang warna dia cerah-cerah sikit, yang tu tak ada pula yang kena tangkap. Yang bila yang kena tangkap tu yang warna lain sikit. Okay, I do understand what that question means. Satu, there is a movement, kita ni ada orang kata xenophobia pun ada. Yang kedua, racism pun ada, dikaitkan dengan racism. Dan yang ketiga, reality pun ada. Sebenarnya kita terlalu bergantung kepada buruh asing. Menurut yang kita tahu, documented migrant workers, we have about 2.1 million. Itu yang kita tahu. Yang kita tahu. Yang kita tak tahu, namalah tak tahu. Memang tak tahu. Okay? Itu nombor satu. Nombor dua, ada 3 kategori. Yang satu ialah mereka yang memang kita kena membezakan antara expatriate dengan pekerja biasa. Yang kita bincang ni ialah buruh. I don't think we are concerned about expatriates. Kita ramai expatriate yang duduk di TTDI, walaupun dia daripada satu kumpulan etnik, saya rasa that is not our issue. Our issue here is more about foreign workers, pekerja asing, migrant workers. Okay, tadi saya sebut ada 3. Satu yang betul-betul memang dia ada dokumen. They come here with a full document. So they are the documented ones. Yang itu saya rasa tak ada masalah at the moment. Yang nombor 2, dia ada dokumen dulu. Tetapi masa COVID, dokumen dia punya permit habis. Dia punya permit lepas and then dia tak boleh renew. Dan yang ketiga yang kita selalu panggil sebagai atau kita gelar sebagai illegal migrant ialah mereka ni dia datang legal, dia itu datang ke sini, permit dia dah habis, dia bekerja ladang dekat Sarawak. Tiba-tiba dia bekerja jadi tukang sapu di tempat lain. So dia punya permit tu menyebabkan dia menjadi illegal. Itu satu. Yang kategori ketiga ni. Yang satu lagi yang memang dia datang melalui siapa daripada penulis melalui yang jalan tertikus tu. Jalan tikus tu. Yang itu tak tahulah saya macam mana boleh masuk, tikus pun tak boleh masuk, tetapi jadi maknanya di sini kita perlu tahu membezakan 3 perkara ini. Jadi bila dikaitkan dengan yang mana yang mengganggu, yang dikatakan isu, memang tadi ada YB Akmal menyebut the 3D. Isu nak menyelesaikan masalah pekerja asing ni memang satu isu yang dah lama kita ni. Satu, there is sorry I have to highlight this, there is corruption involved. Okay, there is corruption, whether orang tu nampak, tiba-tiba laluan tikus orang tak nampak, but we know it is there, and then you know that it is there. Jadi maknanya kalau kita nak menyelesaikan, we have to address governance dulu. Dari segi peraturan urusan pengambilan pekerja asing ini. It is quite tricky. Di Malaysia banyak kategori-kategori dia. Okay? Itu kita perlu lihat. And then nombor 2, our supply and demand daripada pendidikan kita. Kalau kita just berhentikan pekerja asing dalam the 3 major sectors, I don't think we can fulfill that dalam masa yang terdekat ini. Sehingga bulan Disember. Saya tidak boleh membayangkan pelajar saya tiba-tiba pergi ke sektor peladangan, sektor pertanian dan juga sektor construction. So it needs a kind of a medium and a long term strategy to fill that. And disebut tadi kita perlu memperkenalkan nasib baik ada gig ekonomi dan sebagainya. Dan yang seterusnya yang saya ingin juga bangkitkan di sini ialah yang kita perlu selesaikan ialah the big picture. Are we still trying to develop Malaysia using cheap foreign labor? Itu kita kena fikirkan dulu yang itu. Sebab kalau kita mengatakan rakyat Malaysia, anak muda Malaysia tak suka 3D, berapa ramai anak Malaysia yang kerja di Singapura, yang bekerja 3D, dianggap di Singapura. But if you look at the gaji, you look at the condition of their work, you look at the prestige of that job,
dia mungkin tidak merasakan. Isu 3D tu saya rasa lebih dikaitkan dengan, it's quite a cliche. Sedangkan anak Iban, you tahu tak, saya just ambil contoh, anak orang Dayak aja, ada 30,000 di Johor. And they many of them are working in Singapore. They are the one who clean the bilik air, they are the one who did it. Tapi bila dekat Malaysia ini, saya rasa dia fikir 2 kali. Maknanya, gaji 2 kali ganda ke 3 kali ganda itu penting. So dalam kita ingin membawa 32 minit lagi, dalam kita ingin menyelesaikan masalah ini, maka kita perlu melihat both the supply, the demand, and then policy kerajaan, dan juga the kind of incentive, and yang seterusnya ialah balik pada tadi, memang kita tidak ada pilihan, we need to go into the 4IR. Kita kena mendidik anak-anak yang baru, generasi baru, bahawa 4IR ini sangat penting untuk mereka bekerja. Supaya sektor ladang, sektor yang selama ini dianggap 3D di Malaysia, sampai nak, kalau dia nak kerja kahwin pun, kalau dia nak bertunang pun dia malu nak menyebut yang dia daripada dia kerja ladang. Tapi in the future, we hope they will call, a different name. So bagi saya memang COVID meninggalkan kesan bila pekerja asing ini terpaksa balik dan perlu digantikan dengan pekerja tempatan. Tetapi dia memerlukan satu penyelesaian yang holistik. It's just not about fulfilling a job demand or a job the labor market saja. It also involve our education system. Okay, yang tu jelas saya boleh jawab. Terima kasih, Dr. Madeline. Thank you. Itu memang kita, maksudnya in the long run memang kita tidak boleh harapkan kepada cheap labour inilah, dan seharusnya satu jalan perlu dicari untuk supaya pekerjaan-pekerjaan ini menarik untuk orang-orang tempatan. Jadi saya difahamkan bahawa YB Shahad ada terpaksa meninggalkan kita lebih awal. Selepas ini beliau ada mesyuarat. Jadi saya kemukakan soalan daripada audiens kepada YB Shahad dahulu, dan mungkin selepas menjawab soalan ini boleh sekali wrap up ya YB. Okay, jadi soalan pertama dia dari Puan Halimatun Razia. Beliau melihat banyak saham didagangkan di Bursa Malaysia. Jadi kita panggil equities rally lah. Adakah ini petunjuk yang baik? Dan adakah ini bukan petunjuk ekonomi juga? Jadi kita kata ekonomi ini semakin memburuk, tapi ramai orang yang melabur dalam saham dan saham makin naik pula. Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, adakah kerajaan akan memperkenalkan semula GST bagi menampung keperluan fiskal? Ini soalan yang menarik, soalan yang mungkin akan terkena pada kita semua. Jadi soalan ini menarik, kita silakan YB Shahab. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Semalam, hari Jumaat pagi, saya ke Bursa Malaysia. Saya mendapat taklimat secara jelas berkaitan prestasi ekonomi yang ada. Betul, ada penurunan dari segi capital market, terutama dari segi foreign investor, tetapi dari segi prestasi 2-3 minggu ke belakang amat baik sekali. Ini sebenarnya memberi satu isyarat yang jelas bahawasanya walaupun dia beritahu 20 bilion, dia saham ni 2 perkara. Pertama, total of share yang diniagakan. Yang keduanya TOV, total of value, volume, total of value. Value ni lah yang akan memainkan peranan. Walaupun banyak number of share yang diniagakan, tetapi yang paling penting kita lihat dekat TOV ni. Dan semasa saya pergi pada hari Jumaat lepas, setengah hari pun dah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Ini sebenarnya adalah hasil daripada domestik atau kita panggil retail, perniagaan retail yang banyak membantu ekonomi kita pada hari ini. Dan dari segi prestasi berbanding stock exchange dalam ASEAN ini, kita prestasi yang kedua tertinggi. Ini jelas. Selama hari ini, walaupun kita di Kementerian Kewangan, kita dilaporkan dengan laporan-laporan, tetapi saya turun sendiri dan saya melihat inilah realiti yang berlaku. Dan ini juga merupakan petanda atau isyarat yang saya sebutkan tadi sebagai satu perkara yang boleh kita ukur. Tetapi ia bukan menjadi ukuran yang utama, tetapi ia merupakan ukuran-ukuran yang menyokong. Dan yang paling penting yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, impak ini kita tidak boleh lihat immediate.
Kerana apa? Seperti mana yang kita tahu, pasar saham ini naik dan turun. Itu perkara biasa. Tetapi yang paling penting, kita mesti bandingkan sama ada tahun ke tahun atau bulan ke bulan. Kalau kita nak ambil lagi satu ikmal sebagai satu penanda aras atau sebagai satu mungkin sebagai bahan kita berbicara pada malam ini adalah berkaitan petunjuk imbangan dagangan. Kalau kita nak dibandingkan seperti mana Julai 2020 telah dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, data daripada Matrix berkaitan ekspor kita 25.5% ekspor merosot 25.5% iaitu minus lah, minus 25.5% pada Mei 2020, tetapi pada Jun 2020 ada peningkatan Dr. Madri 8.8% ekspor domestik. Maknanya isyarat ini menunjukkan ada keupayaan yang jelas. Kerana apa? Kerana kita sedang membuka sedikit demi sedikit pintu sepadan kita, dan ini juga sebenarnya memberi kita bukan kelegaan, memberi kita satu pandangan awal bagaimana tindakan-tindakan yang harus kita buat untuk memulihkan ekonomi kita lebih baik dan lebih cepat. Dan kita amat optimis 2 hari lagi Bank Negara akan bukan 2 hari, 5 hari lagi Bank Negara akan mengeluarkan unjuran KDNK terbaru negara kita, dan sama-samalah kita berdoa supaya kita dapat nampak trend V-curve ini dapat dicapai sehingga hujung tahun 2020. Kenapa? Ekonomi amat penting. Seperti mana Wabi Akmal sebut tadi berkaitan belia dibuang kerja, Dr. Madri sebut tadi berkaitan miskin yang baru ini, ia semua berasaskan kepada ekonomi kita. Kalau ekonomi kita tak dapat dikawal dengan baik, public sentiment tak apa baik, dan kita harap sangat statement-statement yang kita keluarkan adalah statement-statement yang akan menyokong negara kita. Saya setuju apa yang disebutkan tadi, sama ada kita mesti memberi tumpuan kepada domestik ekonomi, tetapi juga kita kena memberi tumpuan juga kepada pekerja tempatan. Kalau ikut akta kerja atau dia panggil akta kerja 1955, tak semestinya orang muda kena buang dulu. Di bawah peraturan pekerjaan akta kerja 1955, maknanya last in first out. Ia tidak kira kategori umum, siapa yang lambat masuk, dia dikeluarkan. Kalau anak muda dia dah masuk lama, tiba-tiba dia kena buang, dia boleh laporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Dan yang keduanya, peraturan kerja mengkedaki kalau dalam syarikat tu ada pekerja asing lu kena buang. Dan saya setuju pandangan Dr. Madlin tadi, kita mesti bagi tumpuan, tetapi kita kena bagi gaji yang lebih lumayan dan lebih atraktif berdasarkan keperluan mereka semasa. Menjawab akhir soalan yang kedua tadi berkaitan adakah kerajaan akan memperkenalkan semula GST. Ini soalan dia seperti mana soalan di Dewan Rakyat. Saya tidak mengambil kedudukan untuk mengumumkan atau menidakkan, tetapi kerajaan sebenarnya, Wabi Amin, Wabi Akmal, memang kita sedang meneliti kesemua option yang ada bagi meningkatkan kecekapan kutipan hasil. Saya nak beritahu kepada umum, kalau hasil kita daripada cukai rokok sahaja, hanya 40% daripada market rokok adalah legal dan 60% illegal. Itu sebabnya hari ini kita melihat semua option, bukan sahaja nak menukar balik kepada GST, itu salah satu option utama. Kita lihat ke semua option yang ada. Yang paling pentingnya adalah kita nak mengelakkan keterisan berlaku. Kita belum cakap lagi dari segi hawala, iaitu remittance, black hawala, white hawala, yang juga memberi keterisan cukup besar. Dan insya-Allah apa yang kita buat, Wabi Akmal, Wabi Amin dan Dr. Madlin dan semua, kita akan memastikan kesejahteraan rakyat melalui kutipan-kutipan ekonomi negara. Akhirnya, macam mana saya nak wrap up? Kita dah buat sehabis upaya, tetapi ini bukan titik noktah untuk kita berhenti memikirkan pasal rakyat, dan rakyat kena juga ambil peluang berdasarkan apa yang telah kita bentangkan. Saya harap sangat Wabi Akmal, Wabi Amin dan Dr. Madlin dan semua supaya mewawarkan kepada rakyat
bahawasanya betul moratorium akan berakhir pada September, tetapi kerajaan dah berbincang dengan institusi kewangan. Kita dah bincang elok-elok, kita dah bagi nasihat kepada institusi kewangan supaya mereka membantu rakyat untuk extend kepada mereka yang hilang pekerjaan, kepada mereka yang hilang kerja, dan juga mereka yang dapat pengurangan dari segi jumlah bayaran. Tetapi mereka kena datang ke bank. Dan saya harap Dr. Madlin gunakan you punya network, Doktor, supaya beritahu pada mereka bahawasanya mereka kena hadir ke bank dan beritahu bank masalah mereka. Kita ada lagi satu soalan kalau boleh YB berikan ulasan ringkas. Bagaimana kita dapat membina ekonomi di mana tenaga kerja wanita dapat dioptimal ke arah pembangunan. Jadi women empowerment dan women participation. Apakah dasar dan tindakan yang boleh dibuat oleh kerajaan? Saya akan jawab sekejap lagi. Maknanya saya harap sangat moratorium ini diguna pakai sebab ia melibatkan 7.7 juta jumlah peminjam keseluruhan 100%, 93%. Maknanya 7.7 juta dan lebih kurang 243,000 PKS. Dan saya harap sangat mereka tampil datang ke bank dan mereka gunakan peluang. Sebab Jumaat lepas merupakan tarikh permulaan untuk mereka pergi ke bank dan kita yakin mereka akan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka, dan yang paling penting kita nak bantu negara. Dan yang keduanya, saya harap sangat rakyat Malaysia meneliti semua prihatin dan penjana yang diberikan. Saya kena terpaksa betul terang di sini, Wabi Amin, Wabi Akmal. Ramai di antara mereka selepas tarikh tutup barulah mereka sedar bahawasanya ada insentif-insentif yang diberikan kepada mereka, but we are in the position not to blame people, tapi kita tahu kita juga akan betulkan sistem penyampaian kita, tapi kita harap sangat rakyat juga kena guna peluang yang sama. Bukan sahaja kerajaan, tetapi mereka juga kena bersama. Kita tak blame sesiapa, tetapi kita akui banyak juga mereka yang kurang mengambil kepedulian tentang apa yang kita beritahu. Berakhirnya soalan tadi, women empowerment, kerajaan sememangnya mengiktiraf pelibatan wanita dalam pembangunan negara, dan perkara ini juga akan kita teliti dan kita akan umumkan dalam bajet 2021. Kenapa? Kita tahu ramai talent-talent guna tenaga yang berkebolehan terdiri juga daripada kaum wanita, dan mereka juga harus kita gunakan tenaga sebab kita lihat kunjuran di universiti ramai perempuan, tetapi bila dalam sektor pekerjaan kurangnya perempuan, mana mereka pergi, kita buat kajian, kita dapat pandangan pakar semua yang ada, dan kita harap sangat Dr. Madlin dah pencen masuk balik dalam kerajaan. Kenapa? Dia punya kepakaran, dia punya kekuatan pengetahuan dia amat penting untuk negara. Jangan wanita muda bila dah berkahwin, dah beranak, mereka tak masuk dalam balik pekerjaan, dan ini juga perkara yang sedang kita fikirkan, insentif-insentif yang kita akan bagi. InsyaAllah bajet 2021 akan kita buat untuk rakyat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Wabi Amin, Wabi Akmal. Saya kalau boleh saya nak sampai pukul 10, tetapi esok ada rang undang-undang yang melibatkan Kementerian Kewangan, dan hari Selasa melibatkan Kementerian Kewangan, dan saya terpaksa diberi taklimat. Pegawai-pegawai pun dah tunggu dekat bilik mesyuarat. Saya harap kita dapat berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih Wabi Amin. Saya tunaikan janji tak Wabi Amin? Ya, terima kasih ya. Jadi jumpa esok dan kita jumpa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih YB. Saya nak minta maaf sekejap, kalau boleh YB Shahar, sekejap saja saya nak minta untuk kita sama-sama tangkap gambar. Screenshot boleh ke? Boleh. Ini bukti ni kan. Alright. So sekejap Okay. Kalau ada 6 orang, saya minta semua senyum Baik, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih YB Shahar atas ni. Saya serahkan balik kepada Iqmal. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada YB Shahar atas kesudian beliau bersama dengan kita malam ni. Jadi kita ada beberapa lagi soalan daripada audience dan kita alu-alukan juga kalau ada lagi soalan-soalan tambahan. Jadi
soalan yang ketiga, dan ini memang dia ditujukan kepada YB Akmal. Soalan YB, adakah YB akan sokong jika GST diperkenalkan semula atau ada cadangan lain? Dan dengan situasi fiskal yang ada, iaitu kita tahu defisit yang agak tinggi, adakah PH akan membatalkan dasar-dasar populis? Iaitu populis lah, maksudnya kita beri bantuan ini, bantuan itu, batalkan GST dan sebagainya. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Saudara Ikmal. Sebelum menjawab soalan yang ketiga tu, saya mungkin nak ulas sedikitlah yang soalan pertama dan kedua yang telah dijawab oleh Saudara Syahar tadi. Yang pertama dengan keadaan rally di bursa tadi, sebab ada juga yang memberi pandangan yang berbeza sedikit. Rally itu berlaku kemungkinan besar dua faktor. Yang pertama, rally yang secara luar biasa ini bukan berlaku di Malaysia sahaja. Di negara-negara luar termasuk China, Amerika juga mengalami rally yang agak keterlaluan dari segi tidak menggambarkan realiti keadaan di suasana ekonomi yang sebenar. Pandangan yang diberikan pertama adalah dari segi pelabur-pelabur ini tiada tempat untuk melabur wang ataupun investment mereka. Kerana kalau kita lihat dari segi kegiatan ekonomi, dari segi perkhidmatan dan juga produktiviti itu sangat rendah, maka ini adalah peluang kepada mereka untuk merebut dalam keadaan harga saham itu menjunam jatuh sebelum ini, jadi mereka mula masuk lebih awal sebelum ekonomi itu pulih sepenuhnya. Jadi yang ini bagi saya berlaku di seluruh dunia. Jadi yang ini kita kena berhati-hati. Adakah ini indikasi bahawa ekonomi telah pulih? Saya akan ambil langkah yang lebih berhati-hati. Yang kedua juga yang sebenarnya mungkin sebab bila buat live ni susah saya nak mencelah, takut mengganggu juga. Tapi sebenarnya bukan hanya soal total of value pelaburan itu, tetapi juga pihak kerajaan sebenarnya kena menerangkan berapa banyak injection yang dibuat melalui EGLC ataupun syarikat berkepentingan dengan kerajaan ini. Sebab kerajaan sendiri pun tiada ruang untuk membuat pelaburan secara GLC ini secara di luar negara ataupun invest dalam ekonomi sebenar. Jadi yang ini kita kena minta daripada pihak kerajaan untuk menjelaskan daripada pegangan GLC ini sama ada suntikan yang luar biasa berlaku. Jadi sekarang ini saya rasa terlalu banyak yang perlu difokuskan. Macam saya lebih tumpukan kepada soal di bawah peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Tetapi perkara ini kalau ada investors ataupun analis untuk di saham, saya rasa ada pemantauan ataupun kajian yang perlu dibuat untuk mengetahui dari mana datang dana-dana ini. Yang kedua tadi dalam soal moratorium, sebelum ini juga saya ada menyampaikan pandangan yang mana saya melihat moratorium ini diperlukan bukan hanya untuk kepentingan kepada peminjam iaitu mereka yang berhutang, tetapi juga kepada pemiutang iaitu orang yang memberi hutang. Sebab itu saya sebenarnya agak muskil apabila pengumuman yang dibuat moratorium itu dikata disambung tetapi hanya melibatkan kumpulan tertentu iaitu ialah disebut sebagai mereka yang terkesan gaji yang dipotong ataupun mereka yang telah hilang pekerjaan untuk tahun ini, maka kumpulan ini boleh memohon kepada pihak bank untuk menangguhkan bayaran balik ataupun mengurangkan jumlah bayaran. Tetapi sebenarnya yang kita kena faham, kalau dari sudut bank pula, ini sebenarnya untuk membantu mereka. Sebab yang disebut soal moratorium itu adalah penangguhan bayaran balik. Dari segi kerugian itu hanya dari segi mendapatkan balik pinjaman dan juga keuntungan mereka itu dilewatkan. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya, bacaan saya, ini adalah taktik untuk melambatkan NPL ataupun non-performing loan supaya mereka ini tidak declare kerugian. Jadi yang ini sebenarnya bagi saya is actually serampang dua mata dalam keadaan seolah-olah menunjukkan rakyat itu dibela ataupun mereka kumpulan tertentu itu disasarkan, tetapi pandangan saya dalam keadaan kerajaan
tidak mahu menggunakan dana yang lebih, mungkin kekangan dari segi faktor dana itu sendiri, mungkin mereka melihat perkara ini akan mengambil masa yang lebih panjang daripada unjuran yang dibuat oleh negara-negara lain. Jadi mungkin dari segi perbelanjaan ataupun suntikan dana itu diprolong. Jadi dalam keadaan sekarang ini, saya lihat moratorium itu adalah peluang untuk kerajaan meningkatkan penggunaan dan juga meningkatkan kegiatan aktiviti ekonomi apabila moratorium itu disambung secara pukul rata, iaitu oleh semua untuk tempoh another 6 months. Yang ini membolehkan dan duit yang tidak perlu dibayar kepada bank ini untuk kegunaan mereka menjana balik ekonomi. Cuma sekarang ini saya lihat moratorium sekarang yang akan dilaksanakan selepas selesai bulan 9 ini bukan moratorium untuk mengembalikan aktiviti kegiatan ekonomi ataupun nak membolehkan orang berbelanja semula, tetapi hanya nak menyelamatkan bank daripada NPL. Sebab NPL will come and kill the financial sectors if they are not managed properly. Sebab jangkaan ramai kita akan lihat NPL ni bukan tahun ni, tahun depan. Bila orang mula tidak boleh membayar dan sebagainya, ini adalah kerugian sebenar yang bank terpaksa umumkan. Dan untuk pengetahuan semua, NPL kita sekarang ni memang pada kadar yang agak rendah. Jadi bagi saya sebenarnya kalau kita sambung moratorium itu, dari segi bebanan kepada bank itu memang mereka boleh absorb, boleh diserapkan, tetapi juga wang lebihan itu boleh dijana dalam aktiviti ekonomi di luar sana. Baik, jawapan yang ketiga, soalan yang sebenar tadi, soal GST ni, memang saya punya pandangan ini masih konsisten dengan pendekatan yang kita buat sebelum ini, iaitu dari segi cukai GST ni tiada siapa yang pertikaikan dari segi keefektifan cukai itu dalam soal memungut hasil kepada kerajaan. Dia adalah antara yang paling efisien, tetapi juga kita kena ambil maklum antara hujahan yang diguna pakai sebelum ini untuk membatalkan GST itu kerana GST ini adalah mengenakan cukai di peringkat penggunaan, iaitu bukan hanya melalui hasil ataupun pembuatan, tetapi at the end of the end user, iaitu apabila kita consume memang kena cukai sama ada bentuk servis ataupun barangan itu. Jadi sebab itu bantahan itu dibuat memandangkan sektor pekerjaan kita ni hanya sebilangan kecil, sekitar I think 40% or something, even lower, yang sebenarnya membayar cukai pendapatan. Selebihnya itu tidak layak untuk membayar kerana gajinya terlalu rendah. Jadi sebab itu apabila kalau dari segi kutipan itu memang nampak cantik, fiskal okey, kita akan dapat kutip lebih banyak. Tetapi kutipan itu dibuat kepada mereka yang selama ini tidak membayar cukai kerana tidak mampu. Dari segi gajinya terlalu kecil. Jadi pandangan dari segi efisiennya GST itu juga perlu diimbangi dengan hakikatnya pendapatan di Malaysia ini masih jauh rendah kerana sebagai contoh Dr. Madeline terangkan panjang lebar soal kebergantungan kepada pekerja asing. Gajinya murah dan sebagainya menyebabkan memberi tekanan kepada pekerja kita ini dengan gaji yang lebih rendah. Soal PJK ni, paras garis kemiskinan, memang rendah disebabkan dengan pull factor ini yang menarik pendapatan kita ke peringkat yang lebih rendah. Dan saya rasa the only way GST can come back apabila kita memperbaiki sistem penggajian ataupun dari segi kita susun balik dari segi imbangan pendapatan rakyat Malaysia itu, maka GST itu lebih boleh dikembalikan apabila perkara ini telah selesai. Jadi dalam keadaan suasana COVID-19 ini, jika tidak berhati-hati dalam kerajaan berlomba-lomba untuk mencari pendapatan yang baru, ini sebenarnya akan jadi regresif, akan terus menekan rakyat ataupun mereka yang sebenarnya dah hilang pekerjaan, dah pendapatan makin berkurangan, sekarang kena bayar cukai pula. Jadi bukan itu saja, biasa bila ada sesuatu sistem cukai yang baru, maka harga barang itu akan melonjak naik untuk tempoh seketika 2 tahun, 3 tahun, yang mana saya rasa negara tidak boleh menghadapi bebanan yang berkali-kali ganda ini yang menyebabkan
tekanan kepada rakyat kebanyakan di luar sana. Dari segi macam mana kita nak usahakan fiskal tadi, saya dah sebut kalau dari segi posisi pembangkang, kita boleh bersetuju. Dari segi keperluan sekarang ni, memang pendapatan negara ni terkesan teruk, bukan soal cukai semata-mata. Kita ni bergantung teruk dengan harga minyak. Kita ni adalah negara pengeluar minyak. Apabila harga minyak sekarang jatuh merudum, mungkin dari segi consumer itu kita bersyukur bila harga tu turun, tetapi dari segi pendapatan negara sebagai pengeluar minyak akan memberi kesan yang sebaliknya. Jadi yang ini saya rasa kita ada ruang untuk bernafas dari segi membuat hutang tersebut, dan saya harap yang seperti yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, bila kata bila nak buat hutang tu biarlah duit itu dibelanjakan untuk tujuan yang sepatutnya. Bukannya untuk tujuan yang bukan-bukan ataupun perkara yang kita merisaukan lah. Sebab kalau tengok dalam parlimen pun, saya tengok sebagai kenyataan menteri yang nak buat bina perkara yang ialah dari segi sentimennya cantik. Masjid berteraskan Al-Quran dan sebagainya. Tetapi sekarang ini bukannya soal kita nak menunjukkan siapa yang lebih kreatif dalam soal sentimen agama dan perkauman, tapi fokus kepada isu rakyat itu. Jadi pandangan saya, GST is not the time. Kita kena ada kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi. Paling mudah soal struktur pendapatan rakyat Malaysia ini, apabila kita dah mencapai sekitar 70-80% daripada jumlah pekerja Malaysia ni yang mula ataupun dibolehkan membayar cukai pendapatan, dan our employers ni memang layak untuk dikenakan cukai perkhidmatan ataupun dari segi penggunaan itu, sebab dia sudah ada kemampuan, sebab gajinya telah membolehkan beliau membayar cukai pendapatan. Jadi saya rasa itu sebenarnya boleh menjawab 3-4 soalan tadi. Jadi saya pulangkan kembali kepada Saudara Ikmal. Baik, terima kasih. Itu penting, itu antara benda yang kita kena perhatikan. Walaupun kita rasa GST itu akan membantu meningkatkan hasil kerajaan, tapi yalah, kita tahu rakyat Malaysia ni rata-ratanya bergaji tidak begitu tinggi. Dan mungkin kita pergi semula kepada Dr. Madeline, soalan keempat, iaitu sebab Dr. Madeline memang kita tahu ialah orang yang terlibat secara aktif dalam women empowerment. Dan bagaimana, jadi soalan yang sama yang saya kemukakan kepada YB Shahar tadi, bagaimana kita dapat membina ekonomi di mana kita dapat optimize tenaga kerja wanita. Apakah dasar dan tindakan yang boleh kita laksanakan? Okey, terima kasih ya. Saya menjawab soalan berkaitan dengan tenaga kerja wanita ya. Satu perkara yang kita dapati di Malaysia ini, walaupun jumlah penduduk kita dari segi nisbah dia hampir sama ya, walaupun lelaki lebih ramai sedikit ya, tapi kita lihat dari segi penglibatan wanita dalam tenaga buruh ni masih lagi rendah berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Itu nombor satu. Nombor dua, kita at one time kita mengalami apa yang kita panggil a single peak. Single peak punya maksudnya satu kemuncak aja, iaitu di mana dari segi tenaga kerja ya, di mana maksudnya kalau bayangkan dia sebagai satu graf, wanita ni dia keluar daripada education system, dia masuk bekerja, and then bila dia mencapai umur untuk dia membesarkan ataupun membangunkan keluarga dia, many of them leave, okay, mereka keluar dan tidak masuk balik ke dalam dan bekerja. Sedangkan di negara-negara ASEAN yang lain, kita panggil dual peak. Dia masuk, dia keluar, dia masuk balik. Dan apa yang digambarkan oleh dual peak dan single peak ini, satu peak ini bermaksud bahawa wanita menghadapi masalah untuk mendapatkan sokongan untuk membolehkan mereka melakukan pekerjaan, untuk melibatkan diri dalam guna tenaga. Jadi untuk melibatkan diri ini bukan mestinya dia mesti pergi office, bukan mestinya dia pergi. Yang maksudnya di sini ialah mereka boleh menyumbang secara positif kepada pendapatan diri dia
Kedua, kepada pendapatan keluarga dia, sumbangan kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okey. Jadi apa yang kita perlukan ya kalau nak dilihat disebabkan oleh masalah ini yang tadi saya sebut single peak dan double peak ni tadi, ialah untuk kita yang pertama sekali ialah untuk membantu ataupun memberi ruang supaya ruang untuk a conducive environment. Dua cara. Kita menyediakan persekitaran yang kondusif yang membolehkan wanita ni memainkan peranan dia. Yang kita sekarang panggil triple role, bukan dual role lagi. Satu, production, iaitu dia sebagai tenaga kerja. Kedua, reproduction, iaitu dia sebagai ibu, isteri, aunty, makcik dan sebagainya, iaitu di rumah. Dan yang ketiga, iaitu dia sebagai ahli masyarakat, dialah pergi PIBG, dialah jadi wakil rakyat, dialah persatuan ini. So dia ada 3 role ni. Jadi maksudnya untuk membolehkan wanita menyumbang kepada pembangunan negara dan juga keluarga, kita mesti ada dasar, kita kena buat 2 benda. Satu, we incentivize. Kita memberi insentif. Itu sama ada kita memberi insentif kepada wanita itu atau kita memberi insentif kepada syarikat ataupun majikan. Macam kita katakanlah insentif itu mungkin menyediakan crash lagi dulu. Not all tempat kerja ada tempat untuk penjagaan bayi. Bukan hanya untuk wanita, actually even men also. They also want their children to be well taken care of. Yang kedua, we need to have punishment. Kita cuma ada insentif, kita boleh menggalak, tetapi kalau orang tu tidak buat, there's nothing that we have done. So that is also our problem. Dalam mana-mana sistem ekonomi, you need to incentivize, but at the same time, kalau tidak dilakukan, apa yang boleh dibuat? Contoh, kalau syarikat itu tidak melakukan, because multinationals, they are really following that because dalam laporan tahunan mereka, memang mereka perlu melaporkan langkah-langkah yang perlu dilakukan mereka untuk menyelesaikan masalah ini, gender sensitivity kind of issues ini. Itulah, you incentivize satu dan di satu pihak ya. Lain ialah you kena, kita kadang-kadang kita kata punishment. Macam kita kenakan cukai, kita kenakan denda dan sebagainya. Itu biar YB Menteri fikirkan dalam bajet nanti. Tapi wanita ini perlu diberi perhatian. Bukan saja wanita sebenarnya. Because there are men now who are also working from home. Sebab kita perlu bincang tentang isu gender. Bukan hanya wanita. Sebab sekarang ada juga lelaki yang choose to work and biarkan, dia kata isteri dia keluar dan dia menjaga anak dan sebagainya. Dah mula ada trend tersebut. Okay, thank you. Kita ada lagi 4 minit sebelum pukul 10. Jadi mungkin kita pergi kepada soalan yang terakhir yang telah dikemukakan oleh audience. Soalan ini saya terbukalah kepada mana-mana, Dr. Madeline atau ada tak yang boleh ulas tentang wujudkah peningkatan dari segi gaji median? Ada tak yang boleh ulas tentang wujudkah peningkatan dari segi gaji median di Malaysia? Dan adakah ini isyarat yang baik dari sudut upward mobility? Jadi gaji median ni meningkat tidak? Dan adakah itu satu isyarat yang baik berkaitan dengan social mobility ataupun keupayaan orang untuk meningkat ke tangga yang lebih baik? YB nak jawab? Mungkin lepas tu boleh wrap up sekali lah. Secara jujurnya saya tak faham soalan ni. Sebab kebiasaannya perbandingan ni selalu ada 2 perbandingan lah, sama ada you nak bandingkan antara gaji median dengan inflasi atau mobilisasi. Ni terlalu banyak perbandingan yang nak disampaikan. Kalau I don't know apa pandangan Dr. Madeline, apa yang saya... Okey, yang YB, bagi saya just jawab macam ni je lah ya. Memang kalau kita lihat Dawson punya recent data yang baru dilaporkan, memang gaji median meningkat ataupun gaji penengah purata dengan menengah. Apa yang disebut di sini bahawa kadang-kadang gaji meningkat tetapi kadar inflasi meningkat. Jadi maknanya real value of money dia tu sebenarnya tak ada mana. Apa yang ingin saya nak sebutkan, sebenarnya Bank Negara baru melaporkan bulan Jun yang itu bahawa sebenarnya kita mengalami deflasi, bukan inflasi. That is interesting because what it means is that harga barangan di Malaysia semakin menurun. We are ini laporan Bank Negara yang di mana mengatakan kita sudah ada trend ke arah deflasi.
Sebab dia ada satu istilah kita tahu, deflation, recession, depression. So COVID-19 ini telah membawa kembali semua all this chen ni menyebabkan kami orang ekonomi sakit kecut perut. Mula-mula recession not too bad lah. Penguncupan is okay for us. Dan mula-mula inflasi yang kita takut ialah harga barangan naik sedangkan gaji tidak berubah. Tapi sekarang kita lihat memang there is going to be deflation. Dia pun ada kesan yang negatif when we talk about deflation. Okay. Then the other one yang paling kita takut ialah dan kita doakan janganlah sampai kita mengalami itu apabila dunia dan juga Malaysia akan mengalami kemelesetan. Kemelesetan itu ialah yang lebih teruk, iaitu dia melibatkan semua sektor ekonomi, semua akan jatuh dan ini yang kita khawatiri. Jadi jangan gunakan istilah yang pelik-pelik sikit. Kita belum lagi mencapai what we call depression. We have not reached that. Ada orang tak kisahlah parti belah mana, ada kata oh Malaysia sekarang sudah pun mengalami depression. Kita belum lagi sampai gitu. Mungkin recession and then the other one is deflasi lah. Stagflation. Itu lagi berat lagi. And ada inflation lagi. Tapi baguslah sebab istilah-istilah ini kalau kita tengok netizen sekarang sudah mula mencari apakah maksud istilah. Macam fiscal policy, orang selama ini orang tak pernah tahu apa benda tu. Sebab kita biasanya ada dua policy, satu fiskal, satu monetary. Fiskal ini yang di mana kita memberi suntikan. Istilahnya sama, you name it anyway, it will still be the same. You berikan suntikan ataupun you give benefits to the monetary is always managed by the central bank. Yang itu dia ubahkan kadar bunga, OPR rate dan sebagainya. Jadi I'm so glad that you all bawa this kind of program YB sebagai ulasan saya. Ialah bagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Amin dan juga rakan-rakan yang dalam tim in this team, Tamizi, Iqmal dan juga YB yang saya sangat hormati kedua-duanya for bringing this kind of discussion. At least bagi saya ada harapan lah saya untuk melihat kembali apa yang berlaku di Parlimen. Sebelum ni minggu-minggu lepas terus tutup bila cerita je Parlimen, malas saya nak tengok sebab saya kata biarlah mereka bertenang dulu. But then the two of you really bring hope. And then YB Amin, thank you so much for this kind of program. Kita harap lebih banyak lagi akan diadakan dan kita harap juga YB from both sides dapat dijemput yang bersifat kritikal tapi membina. Itu je lah. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih Doktor. Jadi kita famous last words daripada YB Akmal. Okey, terima kasih kepada Saudara Iqmal. Saya juga seperti Dr. Madeline dan juga Saudara Syaha sebentar tadi, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Caucus Muda yang ditemuskan oleh Saudara Amin untuk mengajukan program sedemikian. Walaupun sebenarnya macam saya sebut nak mencelah tadi, ialah kalau di Parlimen itu mungkin ruang diskusi itu tidak seharmoni seperti malam ini. Jadi sebenarnya memang saya sebenarnya lebih seronok bertukar pandangan dan juga mendengar pandangan yang mungkin daripada Saudara Syaha dan juga Dr. Madeline yang daripada pandangan yang lebih saya rasa lebih vokal ataupun kritikal berbanding dengan saya pada malam ini. Tapi itulah hakikatnya dalam soal masa depan ekonomi negara, perbincangan dan juga percambahan pandangan ini perlu diteruskan supaya kita tidak terlepas pandang daripada mana-mana keadaan yang kita nak elakkan daripada berlaku. Kalau terma tadi mungkin akademiknya banyak terma-terma yang boleh diguna pakai, tetapi bagi saya sangat ringkas selagi fokus kita kepada nasib rakyat di luar sana, paling kurang mereka boleh menjana pendapatan dan paling kurang pun yang saya rasa kenapa kita kena bersusah payah sekarang, kita nak elak berlaku dalam keadaan rakyat ini terdesak. Bila terdesak, kita tak nak sampai masalah sosial ini meningkat, masalah sampai bunuh diri dan sebagainya ini berlaku. Ini kita cuba elakkan sebaik mungkin sebab hakikatnya nilai kemanusiaan itu sangat tinggi dan tak kisahlah kita berpolitik ke ataupun menguruskan negara ini, kita paling basic kita kena pertahankan sifat manusiawi inilah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Saya sekali lagi terima kasih kepada Tarmizi, Iqmal dan Amin yang bertindak
tulang belakang untuk program ini, dan saya harap forum-forum sedemikian ini dapat diteruskan untuk sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada YB Akmal dan juga kepada Dr. Madeline atas kesudian datang malam ni. Jadi saya rasa kita masing-masing dapat banyak input daripada panelis-panelis kita yang datang dan termasuk YB Shahar. Dan antara benda yang dia ada banyak masalah lah yang melanda ekonomi ni. Dalam jangka pendek kita dapat tengok antaranya ialah isu moratorium yang bakal berakhir dan semua orang risau kan, semua orang risau macam mana moratorium, lepas moratorium ni macam mana nak bayar balik rumah, nak bayar balik kereta. Dan dalam jangka masa panjang juga ada isu-isu ekonomi yang long term yang kena kita selesaikan, iaitu antaranya isu gaji yang agak rendah bagi pekerja-pekerja Malaysia dan kedatangan pekerja-pekerja asing dan bagaimana kita hendak selesaikan isu-isu ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada audiens juga yang setia bersama kita sehingga ke jam 10 ni, dan juga terima kasih kepada penganjur lead dan diterajui YB Amin Ahmad, dan juga terima kasih kepada organizer yang berusaha, Encik Tarmizi, dan saya minta ampun dan maaf jika ada kesilapan daripada kami, dan kita jumpa lagi dalam siri-siri akan datang insya-Allah. Saya serahkan semula kepada saudara Tarmizi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua barisan panelis, terutamanya Dr. Madeline, YB Akmal, YB Shahar. Beliau juga tadi hantar mesej mengatakan bahawasanya minta maaf dan terima kasih kerana tak dapat bersama, kerana beliau ada taklimat pembentangan RUU pada hari Selasa ini. Jadi kita fahamlah itu urusan-urusan eksekutif dan kita sangat hormat dan menghormati atas kesudian beliau meluangkan masa. Dan seterusnya juga terima kasih kepada YB Amin sebagai kita kata orang yang banyak juga membantu dalam kita menguruskan projek ini, yang merupakan satu kerjasama yang saya fikir antara kerjasama yang agak menarik kerana kita memberi ruang kepada ahli-ahli parlimen muda untuk mempelajari dan juga menambah baik mereka punya kualiti dari segi perbincangan mengenai dasar awam. Baik, insya-Allah kita akan ada satu lagi siri forum yang terakhir nanti di mana kita akan membincangkan secara terperinci berkaitan dengan isu-isu anak muda, kan? Isu-isu anak muda di mana kita seperti YB Amin sebutkan tadi, kita dalam proses sedang mendapatkan tarikh yang terakhirnya muktamad, iaitu kita nak berjemput YB Menteri Sukan insya-Allah dan juga dengan bekas YB Menteri Sukan Timbalan Menteri. Timbalan Menteri Sukan bekas, dua-dua lah, maksudnya sekarang yang present dan juga bekas Timbalan Menteri Sukan. Dan ini adalah peluang yang menarik lah bila kita nak tengok bagaimana polisi-polisi berkaitan dengan anak muda harus dibincangkan secara tuntas, di mana ia akan memberi kesan yang besar terutamanya selepas krisis pandemik. Ini juga perkara yang perlu diberikan perhatian. Baik, insya-Allah dengan itu di sini saya dengan rendah diri dengan berbesar hati mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.